Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aida binti Muhammad Saad daripada Kumpulan Altruism. Pada hari ini, Kumpulan Altruism akan membentangkan topik cabaran dan masalah dalam kerja sukarelawan. Sukarelawan adalah aspek yang tidak asing lagi di Malaysia. Ianya tumbuh bak cendawan selepas hujan setelah beberapa kemunculan insiden besar. Sebagai contohnya, banjir dan bencana alam yang lain. Seperti yang kita tahu, menjadi seorang sukarelawan bukanlah tugas yang mudah. Seorang sukarelawan itu perlulah mempunyai semangat jati diri yang tinggi, kepercayaan kepada diri sendiri dan juga mempunyai sikap yang positif. Hal ini kerana sikap yang positif itu mampu mengurangkan beban kepada orang yang dalam kesusahan dan juga mampu memberi senyuman kepada insan-insan yang di dalam kesusahan. Namun begitu, terdapat pelbagai cabaran yang menanti para sukarelawan untuk memastikan khidmat yang diberikan itu memberi manfaat kepada masyarakat yang lain. Meskipun terdapat pelbagai cabaran dan rintangan, para sukarelawan tidak pernah menjadikan perkara tersebut sebagai satu alasan ataupun titik noktah daripada mereka melaksanakan khidmat bakti mereka. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menelusuri kisah para sukarelawan. Sehubungan itu berdasarkan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan pakar-pakar perubatan, kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi, iaitu daripada 15 April sehingga 28 April 2020. 15 April sehingga 28 April 2020. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada pagi ini kita akan buat satu mesyuarat yang mana kita akan membincangkan masalah-masalah yang dihadapi dalam membuat aktiviti kesukarelawan. So kita akan mulakan dengan Syawani untuk membentangkan laporan pertama. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwani. Pertama sekali apa yang saya dapati dalam masalah sukarelawan ini adalah cuaca. Jadi cuaca merupakan salah satu kemelut yang kena dihadapi oleh ahli sukarelawan dalam melakukan aktiviti ni lah. Seperti yang kita tahu, aktiviti sukarelawan melibatkan aktiviti luar. Jadi cuaca amat berkait rapat dengan aktiviti sukarelawan ini. Cuaca yang baik perlu amatlah penting dalam melaksanakan aktiviti sukarelawan ini. Untuk dijadikan contoh yang realistik, ada organisasi yang terlibat secara aktif untuk membantu masyarakat yang seperti di luar negara, iaitu Palestin. Cuaca sejuk sering merupakan halangan utama untuk ahli sukarelawan dalam organisasi tersebut. Malah berita ini telah dipaparkan di Dada Akhbar pada 13/1/2019 di Berita Harian. Okey. Cuaca yang baik bukan sahaja berkait rapat dengan aktiviti sukarelawan, malah cuaca yang baik juga amat penting untuk menyihatkan badan ahli sukarelawan itu sendiri. Hal ini kerana badan kita sendiri sudah mempunyai suhu yang optimum untuk kesihatan yang stabil. Jadi jika cuaca memburuk, aktiviti sukarelawan ini mampu menghalang untuk dilaksanakan secara teratur lah, sebab ada halangannya iaitu cuaca. Jadi sudah terang lagi bersuluh lah bahawa cuaca merupakan halangan atau cabaran yang utama dalam pelaksanaan aktiviti kerja-kerja sukarelawan ini. Itu saja. Terima kasih. Okey, itu masalah pertama. Okey, bagi untuk menyelesaikan masalah ni, saya cadangkan kepada Wani untuk merancang lebih awal, cuba lihat laporan cuaca dan kalau boleh kita adakan satu center. Macam contohnya kita nak buat satu sukarelawan di kawasan A, maksudnya kita ada center dekat kawasan A di mana orang boleh tertumpul dekat kawasan A saja. Orang boleh mulakan
mudah dapatkan supply atau sebagainya lah untuk membuat aktiviti sukarelawan yang lebih lancar. So untuk next masalah iaitu masalah kerjasama, iaitu saya dipersilakan Normi untuk membentangkan laporan anda. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Daripada pihak saya, antara cabaran yang saya dapati ketika menjalankan aktiviti sukarelawan adalah kita tidak mendapat kerjasama, bukan ke semua aktiviti sukarelawan, tetapi ada sesetengah aktiviti sukarelawan yang kita jalankan tidak mendapat kerjasama daripada orang kampung ataupun pihak ramai. Hal ini banyak berlaku dalam kalangan penduduk pendalaman. Mereka sepertinya tidak memahami kerja-kerja yang kita ingin lakukan. Malah ada pernah terjadi kita dipaksa untuk menghentikan segala kerja-kerja yang berlaku kerana mereka menganggap bahawa kita mempunyai niat yang tidak baik. Itulah jelaslah masalah yang dihadapi. Orang kampung seperti tidak tahu, tambah-tambah daripada pihak pendalaman, penduduk pendalaman dia tidak mengetahui apa yang kita ingin lakukan. Itulah masalah yang pihak kami hadapi, iaitu tidak mendapat kerjasama daripada pihak-pihak penduduk kampung. Okey, itu saja. Okey, bagi menyelesaikan masalah ini, saya cadangkan kita cuba approach pihak kampung dengan secara rasional. Cuba bagi idea atau hujahan yang rasional untuk mereka faham. Dan lagi satu, kita cuba sediakan dokumen yang sah, macam contohnya dapatkan surat sokongan daripada menteri atau pihak atasan supaya mereka lebih mempunyai kepercayaan terhadap kita. Sebab mostly macam kita tak ada satu organisasi yang sah, jadi kita perlukan surat sokongan daripada pihak atasan supaya diorang lebih percaya dan lebih lihat lebih berdedikasi dalam kita punya usaha. Okay. Untuk masalah seterusnya adalah masalah kewangan. Nur Atikah, sila. Okey, saya akan teruskan dengan laporan masalah yang kita hadapi. Masalah utama yang saya dapati adalah masalah kewangan yang sering dihadapi oleh individu ataupun organisasi sukarelawan. Seperti yang kita tahu, sukarelawan sangat-sangat memerlukan dana dan juga duit daripada pihak luar. Sebab apa? Sebab organisasi sukarelawan itu memerlukan duit untuk membantu golongan yang memerlukan di luar sana. Berdasarkan laporan yang telah saya baca, saya juga mendapati bahawa ratusan ribu ringgit juga terpaksa digunakan oleh pihak sukarelawan untuk membantu masa-masa banjir yang kerap sekali berlaku di Malaysia. Oleh itu, duit dan juga dana yang berterusan daripada pihak luar ataupun duit yang didapati oleh pihak sukarelawan sendiri sangatlah penting agar aktiviti sukarelawan dapat dijalankan pada setiap masa dan pada sepanjang tahun. Sebagai contohnya, aktiviti sukarelawan yang ingin dijalankan di rumah-rumah orang tua juga memerlukan duit yang sangat banyak. Sebab apa? Kita perlu untuk beli barang keperluan seperti lampin, makanan dan juga untuk membantu dari segi kos untuk menyediakan tempat yang selesa untuk mereka. Oleh itu, duit dan juga dana yang berterusan sangat-sangatlah penting. Memang ada juga syarikat-syarikat korporat dan juga syarikat-syarikat swasta yang turut membantu dalam usaha untuk nak membantu golongan ataupun organisasi sukarelawan agar sukarelawan dapat terus menjalankan kerja. Namun begitu, dana yang mereka berikan tidak mencukupi untuk membantu sukarelawan untuk menjalankan kerja mereka. Jadi itu saja. Okey, bagi menyelesaikan masalah kewangan ni, kita akan cuba buat jualan amal sambil menderma. Maksudnya, sebagai contoh, kita akan menjual baju terpakai sebanyak, contohnya satu baju tu RM10. So daripada hasil jualan tu, 5% akan disumbang kepada aktiviti sukarelawan. Jadi situ kita dapat menjana dana lebih efisien.
Dan satu lagi, kita akan cuba tubuhkan sesuatu organisasi yang sah supaya syarikat daripada kerajaan atau swasta dapat memberi dana yang lebih mencukupi, atau sebab takut berlakunya penyelewengan wang itu sendiri. Sebab suatu organisasi yang tak sah boleh berlakunya sifat ragu-ragu terhadap organisasi tersebut. Okey, untuk masalah seterusnya adalah kurang komitmen dan kefahaman. Janice, dipersilakan untuk membentangkan laporan anda. Salah satu cabaran yang dihadapi oleh sukarelawan semasa melakukan aktiviti sukarelawan ialah kurang komitmen dan juga kurang kesefahaman tentang konsep kesukarelawan. Cabaran paling besar yang dihadapi oleh sukarelawan ialah komitmen daripada diri sendiri maupun daripada rakan sukarelawan yang lain. Terdapat segelintir sukarelawan yang hanya hangat-hangat tai ayam, iaitu sukarelawan yang hanya bersemangat pada permulaan aktiviti. Terdapat banyak alasan yang dikemukakan oleh sukarelawan untuk tidak memberikan komitmen, antaranya tiada masa dan tidak dapat apa-apa ganjaran. Sebagai sukarelawan, individu harus memahami konsep sukarelawan, skop kerja sukarelawan dan juga ganjaran yang disediakan. Sesetengah sukarelawan hanya mengikut pelawan rakan sebaya yang mengajar mengikut aktiviti sukarelawan tanpa memahami konsep sebenar sukarelawan. Ini adalah sebab musabab kenapa ada sesetengah semangat dan komitmen sukarelawan tidak dapat bertahan lama. Disebabkan oleh kurang komitmen dan kesefahaman tentang konsep kesukarelawan, terdapat sesetengah sukarelawan yang gagal menyempurnakan tugas dan misi mereka. Sebagai contoh, kerja sukarelawan seperti membersihkan kawasan yang terbabit dalam pasca misi banjir. Kemungkinan besar aktiviti sukarelawan dapat dijalankan dengan jayanya, tetapi ada sesetengah orang yang dibantu terasa hati kerana sikap sukarelawan yang memilih bulu. Ini dikira sukarelawan tersebut gagal menyempurnakan tugas mereka. Mangsa banjir contohnya amat sensitif dari segi psikologi. Oleh itu, sukarelawan bukan sahaja membawa kekuatan tenaga untuk membersihkan kawasan terbabit itu, tetapi juga harus adab ketika berada bersama mangsa banjir itu. Dalam situasi seperti ini, para sukarelawan dapat menerapkan apa maksud komitmen dan juga konsep kesukarelawan dalam diri mereka. Terima kasih Jenny. Saya nampak dalam konteks ini kita boleh selesaikan dengan cara mudah, iaitu kita kena faham konsep kesukarelawan itu sendiri. Kesukarelawan maksudnya kita menolong orang daripada segi tenaga ataupun wang. Sebagai contoh, kita lihat golongan profesional memang diorang sangat tak ada masa dalam untuk membuat komitmen dalam kesukarelawan, tapi diorang memberi dana, menolong mereka dengan memberi dana untuk menolong masa-masa dalam kesusahan. Okey. Untuk yang second point, yang masalah kedua, iaitu tak ada kesedaran. Kita perlu buat kempen kesedaran untuk orang awam supaya orang awam cakna terhadap keadaan sekeliling. Sebagai contoh, kita buat poster untuk poster kempen kesedaran dan viralkan di media sosial supaya mereka lebih peka dan faham apa itu kesukarelawan. Dan yang ketiga, untuk orang-orang yang ingin memasuki tim kesukarelawan ni, kita perlu sediakan daripada segi psikologi mereka supaya mereka tidak putus asa dalam menjalankan kerja kesukarelawan. So, saya rasa di sini sahaja untuk semua masalah dan penyelesaian yang saya dah bagi. Saya harap pada masa hadapan tak ada masalah untuk kita teruskan dalam melakukan aktiviti kesukarelawan. So, sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih.
Kesimpulannya, aspek sukarelawan adalah nilai dan amalan-amalan murni yang perlu diterapkan kepada anak-anak muda belia pada masa kini. Ianya perlu diterapkan sejak bangku sekolah lagi. Secara umumnya, cabaran dan masalah tidak pernah lari daripada setiap individu di muka bumi ini. Begitu juga lah yang berlaku kepada sukarelawan. Namun, tiada apa yang tidak dapat diselesaikan. Oleh itu, sebagai sukarelawan, kita perlulah bekerjasama dalam menyelesaikan masalah supaya program yang dirancang itu menjadi lancar dan sempurna.